Okey, seterusnya untuk part yang kedua ni kita akan bincangkan soalan 11 hingga 20. Okey, masih lagi soalan aneka pilihan dan kalau kita lihat soalan sekarang ini merupakan bab mutation. Okey, masih lagi bab mutation tapi what type of mutation yang terlibat. Okey, biasanya soalan mutation ni dia ada 3 jenis sahaja. Sama ada gene mutation, chromosomal mutation yang terbagi kepada sama ada change in chromosome structure iaitu chromosomal aberration ataupun change in chromosome number yang melibatkan aneuploidy atau polyploidy. Okey, yang tambah satu tu. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, figure below show normal and mutant DNA base sequence which are not the consequent of mutation in an affected mutant. Okey, so yang mana bukan consequent? Okey, so kat sini kita tengok. Okey, normal beta globulin dia dah bagi DNA mRNA, tempat dia highlight kat sini. So inilah benda part yang kita nak kena fokus. Okey, di mana yang normal dia ada glue. Glue ini sebenarnya merujuk kepada glutamic acid. Dan dalam yang mutant dia bertukar menjadi amino acid valine. So inilah keadaan yang berkait dengan sickle cell anemia. Okey, sejenis abnormality yang kita belajar dan dia berkait dengan what type of mutation? It is gene mutation. Tapi daripada 4 jenis gene mutation itu, yang mana yang menyebabkan benda ni? Kena tahu, dia adalah base substitution. Okey, di mana kalau anak-anak belajar tengok yang asal yang berubahnya DNA kita tengok CTC T ini tertukar menjadi A. Okey, satu sahaja huruf pada DNA berubah, mRNA berubah dan amino acid berubah. Ini yang menyebabkan daripada red blood cell yang normal berbentuk biconcave, dia akan boleh menjadi yang berbentuk sel sabit, sickle. Okay, so dia kata yang mana not the consequent. Okay, altered the shape of red blood cell. Okay, disebabkan perubahan ini, adakah dia mengubah red blood cell? Fakta ini betul. Sebab red blood cell dari biconcave menjadi sickle cell. Okay, increase transportation of oxygen. Okay, in your opinion, daripada bentuk red blood cell yang dalam bentuk biconcave shape, lagi banyak surface area, dia tiba jadi sel sabit macam ni, adakah dia boleh increase transportation of oxygen? Luas permukaan dah semakin berkurang, jadi increase ni yang salah. Sepatutnya dia kena decrease in transportation of oxygen. So mana-mana pesakit yang sickle cell anemia, dia punya oksigen dia tu akan semakin berkurang in terms of transportation sebab kurang luas permukaan. Okey, yang ketiga, cause blood to clot in small blood vessel. Disebabkan shape dia sickle, so dalam blood vessel ni dia senang tergumpal antara tersangkut antara satu sama lain dan bergumpal. So ya, fakta ni betul. Patient suffer from anemia, kekurangan sel darah merah. Betul? Okey, so jawapan yang salah adalah yang dia nak ni jawapannya adalah bola. Di mana not consequent sebab sepatutnya dia kena decrease. Okey. Soalan seterusnya adalah soalan yang ke-12. Okey. Which combination of chromosome will result in zygote? Okey, zygote yang macam mana? Dia bagi tahu zygote showing polyploidy. Apa dia polyploidy? Kena tahu dulu. Apa itu polyploidy? Dia adalah apabila organism itu ada more than 2 set of chromosome. Okay, macam contoh kalau human. Okay, 2N kita, 2 set lah ni, adalah 46. Di mana-mana datang 46 ini, kita dapat satu daripada sperm ayah tu, N sama dengan 23. Dan juga dari ovum mak, kita dapat N sama dengan 23 lagi. Okay, so ada 2, 23 ni. Macam contoh sekarang ni, if the parental chromosome number dia 36, maknanya parent cell sebelum divide tu adalah 2N sama dengan 36. So kalau jadi gamet yang normal, dia akan jadi N sama dengan 18. Okey, so mana
pilihan jawapan ini yang membuktikan poliploidi, di mana anak tu nanti ada lebih set of kromosom. Kalau ni sperm 9, egg 9. Salah. Tak berkait dengan organism ni. Sebab kalau ikut organism ini, male atau female dia, sperm dia 18, ovum dia 18. Ini adalah keadaan normal. Okay. So this one salah. Sperm 18, egg 18. Ini keadaan normal. Tapi kita nak keadaan poliploidi. So salah juga. Okay. Egg 18, sperm 18, egg 19. So egg ni seolah-olah macam N tambah 1. Bukannya 2N. N tambah 1. Ini case yang kita sebut sebagai aneuploidy tu. Maknanya bukan satu set berlaku non-disjunction, salah pindah. Satu kromosom je. So salah Yang betulnya adalah apabila contoh sperm dia N sama dengan 18, egg dia mungkin berlaku non-disjunction menjadi egg yang 2N sama dengan 36. So result dia akan jadi individu yang 3N sama dengan 54. So inilah jawapan yang menunjukkan berlakunya kes poliploidi. Okay. Seterusnya, kita tengok soalan yang ke-13. Dah habis dah mutation. Nampak? Mutation dia tanya tadi berkaitan dengan sickle cell anemia, berkaitan dengan jenis dan berkaitan dengan chromosome number alteration. So, mungkin juga dia boleh tanya tentang chromosomal aberration macam set 1 hari tu. So, kita dah bagi you beberapa contoh. Okay, untuk soalan 13, bila ada ikut R1 semawan ni, okay, Madam nak ingatkan, jangan tersaiko dengan perkataan lain yang kita ada dalam gambar. Sebab confirm bila dia dalam silibus kita, dia tetap akan tanya berkaitan dengan yang you tahu. So kalau ikut R1 dan semawan ini merupakan contoh kepada restriction enzyme. Okay, jangan risau. Benda ni memang telah dipastikan supaya soalan yang ditanya tu dalam silibus kita. Mungkin gambar tu je nak psycho you. Okay, dia bagi tahu the figure shows schematic presentation of eco R1 NDE1. Yang ni kita memang tak belajar lah. SMA1 dengan XHO1. Semua ni adalah jenis restriction enzyme. Identify the sequence that will recognize by eco R1 and SMA1. Nampak tak? Dia tulis banyak-banyak tapi dia nak tanya eco R1 dengan SMA1. So yang recognize, dia mesti merujuk kepada restriction site. Okay, restriction site ni apa? Dia adalah site yang akan dipotong lah. Contohnya yang kalau eco R1 5' GAA TTC 3'. Kalau SMA1 5' CCC GGG 3'. Okay, kalau this one yang dipotong secara bertangga menghasilkan sticky end. Okay, kalau potong, katalah potong antara sini dan satu lagi, dia akan jadi sticky end. This one dipotong kat tengah-tengah, so dia akan menjadi blunt end. Okay, so kita kena tahu pula restriction enzyme kalau dia potong apa? Dalam nota kita ada bagi tahu, dia potong phosphodiester linkage. So kalau you alert dengan point ni, automatik pilihan jawapan nombor 1 dan pilihan jawapan nombor C ni, yang A dan C ni kita akan potong. Sebab dia dah potong bond yang lain. Sedangkan hydrogen bond bukan dipotong oleh restriction enzyme. Okay, so yang ni antara dua ni kita check lah yang mana merujuk kepada restriction site yang betul. Kalau ikut R1 you kena ingat, Gaya ada anak tapi tak cantik. Kan, GAA. So jawapannya adalah donkey. Okay. Seterusnya, soalan yang ke-14. Masih lagi berkenaan dengan recombinant DNA teknologi. Dia keluarkan gambar bulat. Banyak betul tulisan dia kan. Actually, bulat ini anak-anak nak merujuk kepada apa? Inilah bulat yang biasa kita lukis bulat saja tu. Kalau gambar kita biasa tandakan satu tempat, kita kata ori. Okay, satu bahagian lagi tu kita kata AMPR saja, ampicillin resistant. Satu bahagian lagi tu kita sebut sebagai LAC-Z. Saja je dia nak bawa keluar. Okay, bahagian LAC-Z ini dia tukar nama menjadi tetracycline.
Okay, macam mana kita nak tahu? Ikut je lah, layankan je lah soalan. Sebab biasa pada BioLexy ataupun apa-apalah nama gennya ni, ada banyak tempat potongan untuk restriction enzyme. Macam ni ada BAMH1, ikut R1, ikut RV lah. Okay, so soalan bagi tahu. In a molecular gene cloning experiment using cloning vector. So ini cloning vector lah, di mana kita tahu plasmid ini memang cloning vector. Okay, dibagi contoh PBR ini semua. Ini nama-nama dia lah. Foreign DNA is inserted. Gene of interest lah ni. Insert in the clone into the BAMH1 site. So maknanya dia potong plasmid ini menggunakan BAMH1 dekat sini. Ini tempat dia potong. Okay. The result of recombinant plasmid. So maknanya hasil dari potongan ni dimasukkan gene of interest. Tapi gene of interest ini telah berada dekat kawasan tag ni. Tag ni separuh dah belah sini, separuh lagi belah sini. Tapi bahagian lain contohnya AMPR dan juga ORI ke tak dikacau. Sebab gene of interest ini dia memang bila restriction site potong, itulah kawasan yang dia akan dimasukkan insertion tu. So inilah contoh rDNA yang diceritakan dalam ni. So yang mana resulting dalam cerita ini? Dia kata bila dah jadi rDNA, bila dia masukkan dalam host cell dan buat screening, dia kata ni ampicillin resistant dan tetracycline resistant. Okay, so kalau bakteria yang ada struktur ini dia dah terpotong kat kawasan tetracycline, of course dia boleh jadi ampicillin resistant. Sebab ampicillin resistant dia ni tak terpotong gennya. So dia boleh express. Okay, tapi pada bahagian tetracycline adanya BAMH1 potong dan masuk gen baru. So tetracycline dia takkan jadi resistant. So dia akan jadi susceptible, maknanya dia tak boleh di-express. Okay, yang mana jawapan yang betul kalau macam tu? So jawapan dia adalah ampicillin resistant. Okay, kalau dia masuk balik this one dekat dalam bakteria, okay, clone pula proses screening. So bakteria ini kalau dekat atas ampicillin dia resistant, dekat tetracycline dia tidak resistant. So jawapan dia adalah cacing. Okay. Seterusnya yang ke-15. Okay. In which sequence this tool of interest will be used in the step of gene cloning? So maknanya tools ini dalam 5 step of gene cloning. Okay, apa 5 step? 5 steps of gene cloning. Okay, including I, CI, TNA, ICI-TAS. Okay, ini 5 step. Okay, di mana kalau kita tengok kat sini, setiap step ni contohnya isolation. Okay, kita ada cut, kita ada insertion, kita ada transformation dan amplification, dan kita ada screening. Okay. Okay, dalam setiap satu ni, okay, apa pula kalau kat sini kita tengok kan, kalau eco R1, kat mana dia guna? Kat ni lah, eco R1. Kita tengok perkataan-perkataan ni ada. Okay, kalau DNA, kat mana DNA diperlukan? Mestilah kita isolate DNA tu. Tak kira lah DNA tu adalah source cell ataupun target cell ataupun daripada plasmid. Okay, waktu insertion apa yang kita perlukan? Okay, ada ke? Mungkin tak ada kan kat sini. Mungkin kalau lah ada, kita perlukan DNA ligase. Okay, kalau kat sini dikata ada E. coli. E. coli ni diperlukan masa step apa? Transformation. Sebab E. coli adalah host cell. So, ampicillin dengan X-gal. Ampicillin dan X-gal mesti digunakan masa step screening. So, X-gal ni mestilah belakang. So, kalau kita kena susun,
Okey, apa yang perlu dulu dengan apa yang ada kat sini lah. Mestilah DNA dulu. So, mana yang ikut arwan dulu? Ikut arwan ni biasa guna untuk transformation. So, pilihan ini adalah pilihan yang salah. Lepas guna DNA, kita isolate DNA, kita guna ikut arwan untuk cut. Okey, adakah kita guna E. coli dulu ke X-gal dulu? E. coli dulu ke X-gal? Ini beza antara B dan D. So, mestilah kita guna E. coli dulu untuk step transformation. Kita masukkan rDNA tu mention. Okey. Barulah kita buat proses screening. So jawapan dia adalah donkey. Yang ni terbalik. Okey, sepatutnya mesti ni dulu. Right. Seterusnya adalah soalan yang ke-16. Excessive exposure to pesticide such as sodium methyl dithiocarbamate, okay, can affect the final stage of ovulation. So you have to expect this. Okay, nama-nama ni memang pelik-pelik, tapi apa effect dia? Final stage of ovulation. So kita belajar dalam bab reproduction, ovulation ini akan berkait dengan event yang berlaku di dalam ovari. Okay, which hormone secretion is affected by this chemical? So, kalau proses ovulation, kita tahu ovulation akan lepaskan secondary oocyte dan rupture daripada Graafian follicle. So, enzim yang hormon yang bertanggungjawab untuk proses ovulation automatically adalah, bukan automatically, memang pun hormon LH. Okay. So, kalaulah kita kata pesticide ini mempengaruhi ovulation, hormon apa yang affected? So, jawapan dia adalah luteinizing hormone. Sebab memang hanya luteinizing hormone ini yang bertanggungjawab terhadap proses ovulation, di mana di ovari ovulation ini biasanya berlaku pada day 14. Okay. Seterusnya adalah soalan yang ke-17. What is the sequence of stage during fertilization process? Okay, so fertilization, this is very simple. Okay, you kena ingat, fertilization dia mesti mula dengan capacitation. Okay, di mana during capacitation, apa yang berlaku? Okay, dalam capacitation, akan berlaku few changes dekat kepala sperm. Barulah followed by acrosomal reaction. Okay, dalam acrosomal reaction, you kena bear in mind ada dua benda penting. Okay, di mana dia nak menembusi dua layer. Okay, plasma membrane, ini nukleus. Okay, layer after plasma membrane adalah zona pellucida. Okay, dan sel-sel di luar zona pellucida ini adalah layer yang kita panggil sebagai corona radiata. Okay, so bila sperm datang, bila dia dah settle capacitation, kepala sperm akan menggunakan gerudi layer corona radiata menggunakan strong tail movement. Itu dalam acrosomal reaction. Dan barulah bila dia sampai layer ini, dia akan bind pada ZP3 molekul dan release the acrosome enzyme. Yang tu berada dalam layer, dalam fasa acrosomal reaction. Manakala yang ketiga mestilah fusion. Okay, dalam nota kita fusion of sperm head membrane with secondary oocyte membrane. Maknanya apabila sperm ni dia dah touch pada plasma membrane kat dalam ni. Okay, ataupun yang dalam set 1 itu dia jahat sebab dia buat fusion of sperm head ini dengan pronuclei. Maknanya dia dah bagi nukleus dekat dalam, baru fusion pronuclei tu. Okay, dan yang terakhir adalah baru berlaku capacitation. Okay, di mana capacitation pula, sorry. Okay, it is cortical reaction. Di mana cortical reaction ini adalah apabila granul-granul di dalam plasma membrane ini
dia akan release enzim yang akan menyebabkan layer zona pellucida ini akan become hardened dan another sperm nak masuk dah tak boleh. Okay, so mana yang betul ikut turutan? Dia adalah cacing ni. Betul tak? Okay, cacing. Okay, capacitation, acrosomal reaction, fusion of sperm head and secondary oocyte. Okay, sepatutnya dia kena fusion of sperm head membrane with secondary oocyte membrane. Dan yang keempat adalah cortical reaction. Yang lain ni adalah yang tertukar-tukar. Okay, seterusnya adalah soalan yang ke-18. Which statement about megasporocyte is true? Okay, megasporocyte ini apa? Megasporocyte ini adalah sel yang kita jumpa dekat dalam plant. Okay, plant male ke female? Kalau mega, dia mesti female structure. Okay, so di mana dia berada? Dia biasanya berada dalam structure female reproductive organ untuk plant. Di mana kita ada 3 kan? Kita ada stigma, kita ada style, dan dalam this one is ovary. Tapi di dalam ovary inilah adanya ovule. Ovule, dalam ni ovule. Dalam ovule ni lah ada megasporocyte. Okay, struktur yang awal ni sebelum dia jadi 8 nukleus, kita panggil dia ovule. Ovule berada dalam ovary yang warna merah ni. Tapi bila dia dah develop, apa yang berlaku dekat megasporocyte ini, at the end dia akan jadi 8 nuklei ataupun dia tak cukup 8 sel Ada yang ada sel, ada yang tak ada sel. Dia ada 8 nukleus. Kedudukannya begini, masih lagi dilindungi oleh macam tu. Okay, tapi nama dia sekarang adalah embryo sac bila dia dah develop. Okay, now kita cerita pasal this one. Megasporocyte yang dalam ni, mana fakta yang betul tentang dia? It is undergoing meiosis to produce 3 haploid cell. Okay, megasporocyte. Okay, it is 2N. Okay, betul. Dia akan mengalami meiosis. Tapi berapa bilangan sel yang dia akan hasilkan? Okay, dia akan menghasilkan actually 4 megaspore. So, yang ni yang mana salah? 3 ni lah. Sepatutnya 4 haploid cell. Okay. It is diploid cell located within ovule. Betul. Dia ni 2N. Dan duduk di dalam ovule. Di dalam ovary. Okay, so betul. It divide mitotically to form male gametophyte. Dia asalnya mitosis dulu. Nanti salah satu yang survive, barulah dia akan mengalami mitosis 3 times. Untuk jadi this one. Okay. Jadi untuk jadi male gametophyte ni salah. Sebab struktur yang kita tengah sebut ni adalah female structure. It play important role in cross pollination. Dia tak terlibat dalam cross pollination. Megasporocyte duduk kat dalam. Kalau nak cross pollination apa semua, dia melibatkan stigma dan juga pollen grain. So yang ni salah. So jawapan dia adalah bola. Okay. Soalan yang ke-19. Invertebrate animal. So dia boleh jadi human, dia boleh jadi animal. Sebab in human and animal, both are undergoing spermatogenesis and oogenesis. Tapi kat mana beza? Okay, kat mana beza dia? Oogenesis begin at onset of sexual maturity. Adakah oogenesis hanya bermula selepas capai umur akil balik? Tak kan? Oogenesis waktu fetal development pun dah berlaku. Tapi terhenti sehingga fasa primary oocyte pada prophase 1. So, salah. Oogenesis produce haploid cell. Okay, betul. Whereas spermatogenesis produce only one functional sperm.
Adakah spermatogenesis produce one functional sperm? Kat sini salah. Sebab dalam satu cycle spermatogenesis, dia akan boleh menghasilkan 4 spermatozoa. Okay? So, fakta ni pun salah. Oogenesis produce one functional ovum, whereas spermatogenesis produce 4 functional spermatozoa. Yang ni baru betul. Sebab walaupun bermula dengan satu sel, walaupun berlaku 2 kali meiosis, tapi dekat oogenesis dia tak jadi 4 sel. Dia akan menjadi polar body kan. So ini betul. Spermatogenesis begin before birth. Yang ni spermatogenesis begin before birth. Sekejap, saya nak confirmkan. Okey, dia tak bolehlah bermula spermatogenesis ini merujuk kepada proses yang lengkap. Okey, sampai siap, sampai terhasilnya spermatozoa. Okey, jadi proses development of organ ia berlaku. Tapi nak lengkap, dia mestilah after puberty. So, fakta ni pun salah. So, jawapan dia adalah cacing. Okey, dan soalan yang ke-20 untuk part yang kedua ni, soalan terakhir untuk part yang kedua ni adalah berkaitan dengan soalan growth. Okay, di mana the diagram below show the population growth curve of an organism during the growth phase. During which growth phase does the food decrease? Kata kunci dia dekat sini. Pada fasa bila food ni akan decrease dan waste product concentration akan increase? Ini adalah yang berlaku pada fasa 3. Jadi, untuk this one jawapan dia adalah, okay, confirm jawapan dia adalah cacing. Okay, sebab kalau kita tengok balik, okay, pada setiap fasa ini, masa dia menurun ini disebabkan sumber ni dah berkurang. Okay, tapi kalau fasa 2, food increase, waste product ni decrease. Fasa 1 dia adapt. Tapi pada fasa 4, kita kata organism dah achieve maturity. So, inilah contoh growth curve yang kita panggil sebagai logistic growth curve. Okey, yang bentuk ataupun kita panggil sigmoid growth curve. Okey, so soalan growth untuk SDS ni ada satu je, dan dia banyak boleh berkait dengan this one ataupun berkenaan dengan parameter dan sebagainya. Okey, itulah dia penghujung kepada perbincangan kita untuk soalan 11 sehingga 20. So, stay tune untuk set yang